Yang Muhammad Datuk Pengerusi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 15 ahli parlimen, rakan-rakan ahli parlimen yang menyentuh pelbagai isu, yang memberi cadangan dan pelbagai solution kepada permasalahan alam sekitar di negara kita. Saya menyambut baik cadangan ahli yang berhormat, sebab bukan saja negara kita dilanda permasalahan alam sekitar disebabkan bukannya sahaja aktiviti-aktiviti kita di dalam negara, tetapi aktiviti-aktiviti negara lain juga yang menyebabkan kepanasan global dan seterusnya perubahan iklim. Datuk Pengerusi, pertamanya saya ingin menyentuh pertanyaan yang berhormat simpang renggam. Kerja-kerja kecil JPS pelbagai negeri dan juga simpang renggam membangkitkan isu sebuah jambatan di kampung Sungai Sehari telah rosak pada 16 Mac tahun 2013. Untuk makluman ahli yang berhormat, perkara ini adalah di luar bidang kuasa JPS, memandangkan jambatan tersebut terletak di tanah persendirian. Walau bagaimanapun, pihak JPS telah memberi nasihat teknikal dengan mengkaji dan menilai anggaran kos pembaikan sejumlah RM200,000. Pihak JPS telah memanjangkan perkara ini kepada pejabat daerah, memandangkan perkara ini adalah di bawah bidang kuasa pejabat daerah. Ada yang berhormat dari Pandan menyentuhkan tentang dasar hidrokarbon negara dan pengurusan Petronas. Untuk makluman ahli yang berhormat, sumber hidrokarbon negara adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri dan bukan di bawah kementerian ini. Oleh itu, kementerian ini tidak dapat memberi apa-apa maklum balas mengenai isu yang dibangkitkan. Seterusnya, yang berhormat Hulu Langat yang bertanya, adakah pangkalan data kadastra telah dikemas kini? Pada masa kini, pangkalan data ukur kadastra telah siap dikemas kini. Sebanyak 7,3 juta lot seluruh negara semenanjung Malaysia dan Labuan telah pun dimasukkan di dalam pangkalan data ini. Melalui pelaksanaan projek e-Kadastra, pihak JUPEM telah menyediakan sistem online yang dikenali JUPEM Tuyu. Jadi semua boleh rujukkan ini online ini JUPEM Tuyu. Sistem ini boleh diakses dan setiap pejabat-pejabat tanah daerah untuk menyediakan pelan hak milik bagi tujuan pengeluaran grant hak milik. Oleh itu, siapa yang ingin mengetahui hak milik itu, silalah menggunakan JUPEM
JPM2U ini, sistem online JPM2U ini. Dan seterusnya, Datuk Pengerusi, daripada Yang Berhormat Putatan, bolehkah frame menubuhkan sistem penyelidikan di Sabah dan di Sarawak? Di Sandakan telah terwujud Forest Research Centre ataupun FRC bagi menjalankan penyelidikan untuk pelbagai masalah perhutanan. Tertakluk kepada permintaan Kerajaan Negeri Sabah untuk mewujudkan stesen penyelidikan frame ini, memang boleh juga dibuat di FRC, Forest Research Centre di Sandakan, di negeri Sabah. Seterusnya yang berhormat daripada Limbang bertanya tentang projek bekalan sumber air Rumah Panjang. Ada yang berjaya, contohnya di Rumah Panjang Muang. Namun di Rumah Panjang lain masih terdapat perkakasan yang dibekalkan oleh JMG, tetapi masih belum disiapkan sepenuhnya. Pelaksanaan bekalan sumber air Rumah Panjang atau dikenali sebagai Air Gravity Bukit ataupun AGB di bawah peruntukan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. JMG telah membekalkan peralatan dan perkakasan. Namun untuk menyiapkan pembinaan tangkungan dan pemasangan pipe adalah dilaksanakan secara gotong royong oleh penghuni-penghuni Rumah Panjang. Kelewatan adalah disebabkan kesukaran menetapkan tarikh yang sesuai untuk mengumpulkan semua penghuni di Rumah Panjang, kerana kebanyakan yang tinggal adalah golongan tua dan wanita, manakala golongan muda bekerja di luar daerah. Pertanyaan daripada Yang Berhormat Pulau Langat. Ini berkaitan dengan cadangan setiap pembangunan perumahan, penerokaan bukit, kilang menjalankan semuanya, menjalankan EIA kerana masalah pencemaran yang diberi. Kementerian di bawah agensi Jabatan Alam Sekitar memang mengambil berat tentang EIA yang perlu dibuat. Jika di dalam perintah EIA, aktiviti-aktiviti yang disenaraikan sudah pun ada di situ, maka EIA sememangnya perlu dibuat. Dan Jabatan Alam Sekitar menyemak mengikut sensitiviti alam sekitar yang melibatkan keluasan projek, kapasiti pengeluaran kilang, dan Timbalan Menteri, soalan. Tunggu dulu, saya baca ini sampai habis. Dan ketinggian dan keluasan projek di kawasan tanah tinggi. Okey. Mana ini? Soalan saya, terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya berkenaan dengan EIA. Sekarang ini EIA, laporan EIA dibayar oleh syarikat kepada konsultan. Di situ ada konflik, ya, Timbalan Menteri, kerana syarikat itu yang membayar dan EIA itu dibuat untuk syarikat tersebut.
Dan bagaimana kita nak pastikan bahawa laporan EIA itu betul-betul independen, supaya tidak ada conflict of interest, supaya company ataupun konsultan yang buat laporan EIA ini tidak terikat dengan syarikat yang membayar mereka yuran, kemudian mereka buat pula laporan EIA untuk syarikat tersebut. Adakah pihak kementerian memikirkan bagaimana nak pisahkan interest ya dan conflict of interest ini, supaya tidak kita menjaga kepentingan awam, bukan menjaga kepentingan syarikat yang buat EIA tersebut. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kuantan kerana membangkitkan isu itu, isu EIA. Seharusnya memanglah konsultan EIA itu semestinya independen, supaya apa yang mereka buat adalah bukannya di bawah arahan ataupun direktif pemaju. Tetapi oleh kerana pemaju yang bayar, maka kadang-kadang mereka berdampingi dengan pemaju. Di dalam proses penilaian laporan EIA inilah kita perlu tahu. Kita menilai laporan EIA. Ada jawatan kuasa pakar-pakar yang menilaikannya. Bukannya hanya daripada jabatan alam sekitar, tetapi daripada agensi-agensi yang lain dan juga NGO. Pakar-pakar semuanya ini menilaikan. Daripada segi pengalaman dan ilmu pengetahuan kita, kita tahu sama ada laporan ini adalah laporan yang benar, yang baik ataupun tidak. Oleh itu, jika laporan ini bukan laporan yang betul, maka jawatan kuasa ini reject outright dengan izin laporan EIA semacam itu. Jadi ini cara kita sekarang. Sebelum lagi dasar baru untuk membuat, kalau kita buat dasar baru lah, untuk membuat ataupun mengarahkan pemaju untuk mendeposit wang untuk EIA di Jabatan Alam Sekitar ataupun di kementerian. Tapi dasar ini belum wujud lagi. Jadi oleh itu setakat ini kita menggunakan pakai komiti inilah supaya kita dapat menilainya dengan lebih teliti lagi, dengan lebih baik lagi, dan kita boleh reject laporan EIA ataupun jika ianya tidak sahih ataupun tidak mengikut garis panduan. Kuantan ada lagi? Ada nak soal lagi sikit berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri tadi, boleh? Boleh, sure. Jadi apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri berkenaan dengan dasar baru tadi, saya rasa itu sesuatu yang bagus dan seharusnya tidak ada perkataan kalau dibuatlah. Seharusnya ada political will bagi pihak kementerian untuk melakukan perkara tersebut. Soalan saya lagi satu kepada Timbalan Menteri, adakah Timbalan Menteri sedar bahawa dalam EIA ke atas liners, cross section lukisan itu yang diambil bukan cross section yang sebenar kilang liners, dan akan tetapi ianya lulus dalam masa 3 minggu. Ini buat pengetahuan yang berhormat Timbalan Menteri, dan saya nak tanya, adakah Timbalan Menteri tahu bahawa gambar-gambar dalam laporan EIA liners itu cross section yang diambil jauh daripada lokasi kilang liners itu sendiri? Terima kasihlah Yang Berhormat kerana beri maklumat itu. Saya akan teliti laporan ini. Kalau saya sudah teliti laporan ini, nanti baru saya boleh memperkatakan sama ada ianya betul ataupun tidak, sama ada ianya benar ataupun tidak. Saya belum meneliti lagi laporan ini. Tambahan sikit, Yang Berhormat Menteri, Hulu Langat. Ya. Di mana ni? Hulu Langat. Hulu Langat. Depan. Ya, apa yang Berhormat Menteri, apa yang menjadi concern saya ni, penguatkuasaan semasa satu projek itu berjalan. Yang ini yang kadang-kadang menyebabkan menjadi menjadi bencana kepada orang lain. Umpamanya katalah projek-projek besar, pembangunan perumahan yang tidak mengikut peraturan-peraturan, akhirnya berlaku banjir kepada taman yang sudah berada di situ 20 tahun, tiba-tiba sekali oleh kerana pembangunan di tempat lain, dia yang jadi banjir. Siapakah yang patut memantau projek ini? Terima kasih. Adakah ini rujukan kepada EIA? Ya. Okey. Hulu Langat. Terima kasih. Kena menyentuh perkara itu.
sebenarnya apabila EIA untuk apa-apa juga projek pembangunan diluluskan, ianya ada syarat dan pelbagai conditions lah dengan izin di dalam itu. Syarat itu apabila pemaju mendapat syarat itu, sebelum dia dapat syarat itu, dia kena menandatangani dokumen ini. Oleh itu, dokumen ini adalah satu dokumen legal. Dokumen ini, syarat-syarat itu. Yang memantau dan menguatkuasakan ini adalah Jabatan Alam Sekitar juga. Memantau sama ada pemaju ikut ataupun mematuhi semua syarat-syarat tersebut. Mesti diikuti. Jadi, inilah kadang-kala permasalahan kita. Kalau mereka tidak ikut, itu adalah masalah. Ya. Sebab EIA, perlu kita tahu apa sebenarnya EIA. EIA adalah planning tool dengan izin. Apabila dia planning tool, ianya seharus dibuat, kajian EIA ini harus dibuat sebelum projek ini dimulakan, sebelum projek ini dilaksanakan. Tetapi banyak dah perkara seperti ini berlaku. Projek sudah pun dimulakan, barulah pihak kementerian tahu yang projek ini memerlukan EIA. Projek sudah pun dijalankan, sebab bukannya kementerian kami yang meluluskan projek. Ini kementerian lain yang meluluskan projek. Oleh itu, kajian EIA kadang-kadang ianya terlambat dibuat. Jadi, hasil daripada kajian-kajian ini sudah pun berlainan. Jadi inilah permasalahan. Oleh itu, Jabatan Alam Sekitar walaupun ianya memantau, walaupun ianya menguatkuasakan syarat-syarat yang di dalam kelulusan EIA. Jadi pemaju yang sudah melaksanakan projek sebegini memang sukar Jabatan Alam Sekitar mau dia buat mitigasi macam itu, mitigasi macam ini ataupun mitigation measures. Sebab projek sudah pun dijalankan. Yang selalu saya cadangkan adalah untuk membawa alam sekitar di dalam perancangan projek. Itu selalu saya cadangkan. Bahkan saya dah bentang kertas kerja di dalam beberapa seminar tentang perkara ini. Belum lagi diterima pakai. Jadi inilah permasalahan bagi EIA yang buat. Kulim Bandar Baru bangun ya, Mat? Hah? Belakang Kulim Bandar Baru. Kulim Bandar Baru lagi? Ya. Okey, silakan. Ini EIA, ya. Okey. Ya, Mat Menteri, terima kasih Tok Musi. Saya nak tanya kuasa Jabatan Alam Sekitar ni, Yang Umat. Contohnya di kawasan saya ada kelang sawit ni. Kelang sawit ni dibuat dalam satu kawasan kampung. Kita ni dah berkali-kali dah buat aduan, dia bukan saja busuk, tapi discharge water dia tu hingga rosakkan sungai yang dulunya banyak ikan, sekarang ni hari ni sungai tu dah rosak terus ni. Jadi kuasa alam sekitar ni sejauh mana? Sebab kalau Jabatan Alam Sekitar dia datang, dia melawat kelang tu, hari tu nasib dia tak baik, kelang tu tak busuk, tapi dia dah tengok sungai tu dah pun dirosakkan dengan discharge water itu, tapi sampai hari ini dia masih lagi beroperasi. So sejauh mana kuasa yang Jabatan Alam Sekitar ni ada untuk ambil tindakan yang lebih tegas ni? Terima kasih, Tok. Terima kasih Kulim Bandar Baru, sahabat daripada Kulim Bandar Baru, kerana menyentuh perkara ini. Kilang minyak sawit, pemprosesan minyak daripada kelapa sawit ini. Sememangnya kilang itu permit untuk beroperasi semuanya, lesen daripada MPOB. Tetapi untuk alam sekitar adalah daripada Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar ada kuasa untuk memantau operasi kilang sawit seperti ini.
Sebab kita ada standard pencemaran untuk sludge ataupun air kumahan yang terkeluar daripada kilang sawit. Jadi untuk BOD, biochemical oxygen demand, sekarang yang terbaru ini standard dia adalah 20 ppm. 20 ppm untuk BOD yang dia boleh keluar. Kalau lebih daripada itu, maknanya pencemaran. Dia sudah pun mencemar alam sekitar, mencemar sungai. Oleh itu, penguatkuasaan haruslah dijalankan dan terus dijalankan oleh kilang sawit. Tetapi ada rakan-rakan kita sebut tadi, waktu malam lah mereka buat ini. Bukannya waktu pejabat. Kadang-kadang waktu malam, kaki tangan Jabatan Alam Sekitar, minta maaf lah, memang kurang. Jadi inilah permasalahan setakat ini, kaki tangan Jabatan Alam Sekitar. Oleh itu saya minta rakan-rakan ahli yang berhormat menyokonglah untuk menambah lagi bilangan kaki tangan alam sekitar, Jabatan Alam Sekitar. Kalau tidak, perkara ini akan berlaku berterusan. Lagi ada yang berhormat Tuan. Yang kalaupun dia datang di operasi malam pun, Yang Hormat Menteri, dia sungai itu telah pun tercemar. Tak bolehkah sungai itu dijadikan satu bahan evidence menunjukkan kalau dia buat malam ke dia buat siang kan memang sudah ada pencemaran. Macam saya katakan tadi, sungai yang ikannya banyak, cantik, hari ini dah tercemar, tapi Jabatan Alam Sekitar masih belum dapat mengambil tindakan walaupun bukti-bukti itu dah memang cukup. Macam yang Mak kata tadi, mungkin dia operasi malam, Jabatan Alam Sekitar datang siang, tapi ni bukti dah cukup banyak ni. Tapi sampai hari ni kilang tu masih lagi beroperasi. Jadi macam mana tu? Apa lagi bukti yang kita nak bagi ni? Itulah, Jabatan Alam Sekitar akan terus memantau apa yang berlaku di kilang-kilang seperti ini. Bakri bangun Yang Hormat. Menteri, boleh jawab soalan yang lebih kurang tentang kilang di... Tunggu. Saya jawab dia punya dulu. Bakri? Ya. Saya jawab dia punya dulu. Okay. Akan terus memantau. Seperti mana yang berhormat Kulim Bandar Baru sebut tadi, pencemaran di sungai itulah seharusnya juga menjadi petanda. Tetapi walaupun pencemaran di dalam sungai itu, jika di sepanjang sungai itu ada beberapa buah kilang yang kita tidak tahu yang mana satu, itu nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Walaupun demikian, semua standard ini seharusnya dipatuhi oleh semua kilang standard ini. Sudah ada berlaku di negeri-negeri yang lain lah, di mana hampir semua kilang telah pun diberi surat amaran ataupun telah pun dikompaunkan disebab pencemaran sebegini. Ini kilang sawit. Jadi saya harap di Kulim Bandar Baru nanti Jabatan Alam Sekitar akan pergi meninjau, memantau dan menguasakan apa yang terjadi. Tetapi apa yang saya tidak mau adalah saya cakap di sini. Lepas itu saya mengatakan kaki tangan Jabatan Alam Sekitar akan turun padang dan buat itu. Lepas itu kilang itu buat treatment sistemnya. Jadi ini juga kita susah nak encapsulate mereka yang bertanggungjawab. Okey, Bakri. Ya, Bakri dulu Hormat. Okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, yang terima kasih di mana Menteri memberi peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya satu soalan. Adalah didapati melalui siasatan yang saya jalankan pada tahun lepas, bahawa kilang-kilang yang terletak di tebing Sungai Muar Johor, terutamanya kawasan perindustrian Pagar Muar Johor, merupakan sumber pencemaran utama kepada Sungai Muar Johor.
kurang-kurang dawatan air yang disediakan oleh kirang-kirang sebelum pendepasan ke sungai tidak dibersihkan menurut piawai yang ditentukan, sebahagian kurang dawatan tersebut telah memberikan ancaman besar kepada alam sekitar. Apabila bencana banjir berlaku, air banjir akan menegedangkan kurang-kurang dawatan dan menyebabkan air yang mengandungi bahan kimia beracun mengalir ke Sungai Muar Johor. Sila nyatakan, adakah siasatan telah dilakukan oleh kementerian? Berapa kirang yang melanggar piawai yang ditetapkan? Adakah masalah tersebut dimasukkan sebagai sebahagian daripada rancangan Jabatan Banjir Demagan Sungai Muar Johor? Minta penjelasan Menteri. Sekian, terima kasih. Pencemaran di Sungai Johor yang berhormat Bakri, memanglah kalau ada kilang-kilang yang melepaskan air kumahan tidak merawat di dalam sungai, menyebabkan pencemaran. Tetapi yang berhormat menyebut banjir tadi, bahwa jika banjir, semua bahan kimia ataupun bahan kimia yang dikandungkan di dalam air itu juga mengalir. Kalaulah banjir itu limpahan tebingan sungai, dia di kawasan mana-mana saja, itu bukan saja daripada kilang, daripada permukaan jalan pun ada juga bahan-bahan kimia. Jadi kalau banjirlah ini, kita seharusnya berhati-hati, jangan bermain di sungai, sebab banyak bahan-bahan kimia yang dibawa lari daripada mana-mana tempat pun. Kalau bandar itu ataupun pekan itu banjir. Tapi untuk kilang, memang Jabatan Alam Sekitar terus menguasakan pencemaran, supaya pencemaran tidak terlalu high density dengan izin di dalam sungai. Kampar bangun ya, Mat? Hah? Kapar. Kapal? Kapar. Kapal, Terima Kapal, Menteri. okey. Ya. Tadi tak dapat nak bahas, so saya ada isu ni. Saya nak tekankan tentang pembelian aset untuk Kementerian Subur Asri dan Alam Sekitar yang bernilai hampir RM7,491,400. Peningkatan sebanyak 270% berbanding daripada tahun lepas. Secara khusus saya tekankan butiran 160000, Timbalan Menteri. Soalan saya ada dua soalan. Apakah komitmen daripada kementerian dengan pembelian aset sebegini boleh membantu menaik taraf dan meningkatkan kualiti alam sekitar negara secara menyeluruh? Dan soalan kedua, ini lebih kepada 160900 mengenai pengairan dan saliran, peruntukan sebanyak RM3,341,400 untuk pembelian aset. Adakah pembelian aset ini boleh mengurangkan masalah banjir di Malaysia, dan apakah keperincian aset-aset yang akan dibeli? Terima kasih, Timbalan Menteri. Yang Mat jawab yang tersedia dulu ya, Mat. Bukan. Timbalan Menteri minta maaf. Tadi yang berhormat, Yang ini kapal ada sentuh tadi kan? tadi sentuh tentang benda lain. Yang baru ni Tuan Menteri, Timbalan Menteri boleh bagi dalam bentuk menulis. Saya tak ada masalah. Yang ini yang berhormat, saya belum sampai lagi yang apa yang disentuhkan oleh yang Tadi berhormat. tentang pencegahan akisan pantai. Yang Muhammad Menteri. Ya. Ya, Muhammad Menteri. Ya. Sini speaker. Pengurusi. Panjang lagi. Oh, panjang lagi. Ya, kalau panjang-panjang kita boleh bagi jawapan bertulis. Ya, ya, saya Boleh. Boleh. saya minta. Saya boleh bagi jawapan bertulis. Ya, Nah. Timbalan Menteri. Saya tak ada masalah. Saya tidak perlu menyusahkan Timbalan Menteri.
Untuk kapal boleh bagi saya tulis jawapan bertulis. Terima Ya. kasih. Okey. Untuk kapal boleh bagi jawapan bertulis. Kalau Untuk ahli-ahli yang berhormat yang sentuh semua perkara ini, mahukan saya bagi jawapan yang bertulis, saya akan bagi PJ jawapan Selatan yang ni. bertulis. PJ Selatan. Kuantan mohon dijawab. Mohon Farid Sulong pun minta Petaling Jaya Selatan. Farid Sulong supaya pun jawab lisan. Minta Petaling Jaya jawab Selatan. Lisan Farid dan Sulong bertulis. dengan Kuantan. Lepas Petaling tu Jaya Selatan. Petaling Jaya PJ Selatan. Selatan Ha. dan Kuantan. Limbang pun minta Sila. tentang pengorekan sungai. Wah, ini Sebelah. banyak yang mau jawab lisan. Kalau yang bertulis, saya akan bagi yang bertulis. Ya. Okey. Setengah jam Seterusnya, Okey. Pendang tadi sudah, Lembang tadi sudah, Hulu Langat tadi sudah, Ya. Putatan. Tadi Ya. Limbang pasal geoscience, tapi pasal Limbang, pengorekan sabar, sungai Limbang. belum. Sabar. Ya, Putatan. Okey, untuk Lembang, sungai itu mengorekkan muara sungai itu kan. Kita akan ambil perhatian tentang itu. Sebab itu memang